Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, hari ini insyaAllah video cikgu akan sambung berkenaan dengan sel elektrolitik. Masih lagi 6.1 sel elektrolitik tapi bahagian 2. Siapa yang baru jumpa video ni tapi tak tengok bahagian 1, kena tengok dulu bahagian 1 sebab bahagian 1 tu basic kepada elektrolisis. Dalam bahagian 2 ni, lepas tu baru boleh tengok bahagian 2. Okey, pergi sekarang. Okey, siapa yang dah tengok? Okey. Um, so hopefully kamu boleh faham lah ya konsep elektrolisis tu. Okey, sel elektrolitik tu macam mana rupa dia, apa yang ada dalam sel elektrolitik. Dan untuk hari ini, cikgu akan sambung berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey, jadi ada hasil elektrolisis tu ada beberapa keadaan bergantung kepada tiga benda ni. Untuk dapatkan hasil elektrolisis bergantung pada tiga perkara ni. Yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua, kita kena tengok kepekatan elektrolit tu, pekat ke tak pekat. Dan yang ketiga, kita tengok jenis elektrod. Elektrod apa yang diguna? Adakah elektrod tu sama dengan ion yang dalam elektrolit ataupun just kita gunakan elektrod karbon. Okey, itu kita akan bincangkan pada hari ini. Dan juga aplikasi-aplikasi kepada elektrolisis. Okey. Kita tengok faktor yang pertama iaitu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, semakin tinggi kedudukan sesuatu logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tersebut menderma elektron. Ataupun dengan erti kata lain, semakin mudah suatu atom menjadi ion positif. Ion-ion yang berada di bahagian bawah siri elektrokimia lebih cenderung untuk dinyahcas. I repeat, ion-ion yang berada di bahagian bawah siri elektrokimia lebih cenderung untuk dinyahcas. Okey, contoh. Cikgu ada ion positif. Ingat lagi ion positif nama dia apa? Ion positif nama dia cation. Untuk dia menjadi neutral, untuk dia dinyahcas, dia kena terima elektron untuk menjadi atom natrium. Klorin, dia bercas negatif. Untuk dia dinyahcaskan, okay, jadi dia kena buang elektron untuk menjadi atom klorin dan dia akan bergabung dengan satu lagi klorin untuk bentuk gas klorin. Okay? Jadi ini maksud nyahcas. Nyahcas ni maksudnya kita buang cas. Nyah kau dari sini. Okay. Jadi faktor pertama adalah faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. So kita pilih yang bawah. Tak apa. Kita tengok contoh. Okey, ini adalah siri elektrokimia. Kena hafal ke? Seelok-eloknya, sebaik-baiknya memang kena hafal. Okey, macam mana nak hafal? Ada banyak formula-formula. Mungkin cikgu-cikgu kamu dah bagi kamu formula. Tapi untuk cikgu, nak guna cikgu pun tak apa, tak nak guna pun tak apa. Yang mana lebih senang. Okey, kalau cikgu guna. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya peribadi hang cukup agama. Dengar elok. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya peribadi hang cukup agama. Okey. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen. Cu ni adalah cuprum. Okey, cikgu takut tertukar dengan kalium dengan kalsium. So, Cu cuprum, Ag argentum. Okey, jadi kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya peribadi hang cukup agama. Okey. Itu bahagian cation. Bahagian anion, cikgu ada formulanya adalah fail so not clever. Baru ingat. Oh. Okey. Fluorida, ion sulfat, ion nitrat, ion klorida, ion bromida, ion iodida dan ion hidroksida. Jadi secara kesimpulannya, untuk kita tengok hasil elektrolisis, kita tengok siri elektrokimia dan kalau ada dua ion, contohnya ada dua cation sini, kita pilih yang mana paling bawah untuk dinyahcaskan. Itu konsep dia. Tak apa, kita tengok contoh kat sini. Okey. Kita tengok faktor pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Elektrolisis larutan natrium sulfat. Okey, apa yang ada dalam larutan natrium sulfat ni? Okey, dalam larutan natrium sulfat ada ion natrium, ada ion sulfat,
ada ion hidrogen, ada ion hidroksida sebab larutan. Maka dia ada H+ dan OH- selain daripada natrium dan sulfat. Okey, konsep dia, ingat anode adalah bercas positif, terminal positif. Jadi dia akan menarik ion-ion negatif. Ya, anod menarik ion-ion negatif iaitu ion sulfat dan ion hidroksida. Sekarang ni ada dua ni. Wow, ada dua. So nak pilih yang mana ni? Wih, rumit ni nak pilih yang mana ni? Okey, so dia ada panduan dia. Panduan kita kena rujuk kepada siri elektrokimia. Jadi macam yang cikgu pesan tadi, kita kena pilih yang bawah. So tengok anion dia. Sebab anode akan menarik anion, so kita akan tengok anion dia. Pilih yang bawah. Antara sulfat dengan hidroksida, yang mana akan dipilih? Mestilah hidroksida. Jadi hidroksida dipilih untuk dinyahcas sebab hidroksida berada di bawah. Sulfat berada di atas. Jadi kita pilih hidroksida. Jadi hidroksida dipilih untuk dinyahcas. Kesian sulfat. Bye bye sulfat. Jadi bila hidroksida dinyahcas, dia akan bertukar menjadi gas oksigen. Gas oksigen terhasil. Gas oksigen terhasil. Okey, sekarang kita tengok apa yang berlaku di katot. Okey, di katot dia akan menarik ion-ion positif ataupun cation. Jadi antara cation yang ada iaitu ion natrium dan ion hidrogen. Okey. Sekarang bila merujuk kepada siri elektrokimia, rupa-rupanya hidrogen ada kat bawah. Jadi hidrogen yang akan dipilih. Natrium kat atas, hidrogen kat bawah. So kita pilih hidrogen. Jadi hidrogen yang akan dinyahcas. Bye bye natrium. Okey, kemudian gas hidrogen terhasil. Okey, sebenarnya kamu tak nampak pun. Ini oksigen, ini hidrogen. Kita kena uji. Kita kena uji dia. Macam mana nak tahu ini oksigen, macam mana nak tahu ini hidrogen? Okey, pertama, kutip gas ni menggunakan tabung uji, kutip, dan kita gunakan kayu uji berbara. Kalau gas kita kumpulkan di anod ni, uji dengan kayu uji berbara, dia menyala. Oh, confirm, memang sah itu adalah gas oksigen. Dan kalau kita kutip gas di katot ni, kita kumpulkan gas di katot ni dan kita uji dia dengan kayu uji menyala, dia akan ada bunyi pop. So bila ada bunyi pop, maka itu adalah gas hidrogen. Confirm, jangan risau. Memang confirmnya itu adalah gas hidrogen. Itu faktor pertama, siri elektrokimia. Okey, tengok contoh yang kedua pula. Cikgu ada dua contoh. Larutan kupron 2 sulfat pula. Okey, kita buat sama-sama. Okey, so dalam larutan kupron 2 sulfat ada ion kuprum, ada ion sulfat, ada ion hidrogen dan ada ion hidroksida. Jadi anode dia akan menarik ion-ion negatif iaitu ion sulfat dan ion hidroksida. Nak pilih mana ni? Rujuk kepada siri elektrokimia. So OH berada kat bawah kan? Jadi ion hidroksida dipilih untuk dinyahcas. Bye bye sulfat. Okey. Jadi ion hidroksida dinyahcas untuk menghasilkan gas oksigen. Maka ada gelembung-gelembung gas yang tidak berwarna terhasil di anod. Itu pemerhatian kita. Okey, sekarang kita pergi kat katot pula. Okey, dekat katot dia akan menarik ion-ion positif. Okey, iaitu ion kuprum 2 dan ion hidrogen. Okey, berdasarkan siri elektrokimia antara Cu dengan H. Tengok Cu dengan H. Mana lagi bawah? Cu. Jadi ion kuprum 2 dipilih untuk dinyahcas. Bye bye hidrogen. Maka dengan itu kuprum yang akan terenak pada katot. Tapi dalam eksperimen ni, apa yang awak nampak dekat katot, sebenarnya dekat katot kita nampak mendakan perang terenak pada katot. Sebenarnya itu adalah kuprum, kuprum. Dan anod ada keluar gelembung-gelembung gas. Blup 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 blup. Okey. Dan lagi satu sebelum cikgu terlupa, keamatan warna biru larutan kuprum 2 sulfat berkurang kerana kepekatan ion kuprum 2 dalam elektrolit adalah semakin berkurang. Okay, so that's why kita tengok larutan kuprum 2 sulfat ni dia punya warna biru dia semakin berkurang. Okay, next kita akan tengok faktor yang kedua pula. Okey, tadi faktor yang pertama kedudukan ion dalam siri elektrokimia.
Faktor yang kedua pula, untuk kita tengok hasil elektrolisis ni, kita kena tengok kepekatan elektrolit. Okey. Ion negatif yang lebih pekat dalam elektrolit adalah lebih cenderung untuk dipilih untuk dinyahcas pada anod. Oh, maksudnya dekat anod kita pilih ion negatif yang lebih pekat. Kita pilih anion yang lebih pekat. Tak apa. Nanti macam biasa cikgu akan tunjuk contoh. Namun begitu, ion positif yang dipilih untuk dinyahcas pada katod masih dipengaruhi oleh kedudukan ion positif yang berkenaan dalam siri elektrokimia. Maksudnya kat sini, kepekatan elektrolit ni kita just tengok dekat anod je. Anod je yang bermasalah sikit nak pilih ni. Sebab larutan tu larutan pekat. So anod ni dia macam dalam dilema sikit. Tapi katod relax je. Katod dia masih ikut siri elektrokimia. Tak apa. Cikgu akan tunjuk contoh. Macam-macam Okey. Faktor kedua, kepekatan elektrolit. Okey, elektrolisis larutan natrium klorida. Okey, cikgu gunakan larutan natrium klorida 1.0 mol desimeter padu, iaitu larutan yang pekat. Okey. Macam mana cikgu nak tahu larutan tu pekat ke tak? Okey, awak tengok nilai mol dia kat sini. Ini adalah unit bagi kepekatan larutan Kalau 1.0 mol dengan 0.5 mol, maka 1.0 tu, 1 mol tu lagi pekat daripada 0.5. Apatah lagi kalau 1.0 dengan 0.0001. Confirm lah 1 mol tu lagi pekat daripada 0.0001. Kalau ada 5 mol dengan 1 mol, 5 mol tu lagi pekat. Okey, so itu maksud kepekatan Okey, tak apa. Kita akan tengok contoh. Cikgu guna 1 mol kat sini. Maksudnya pekat lah ni. Ni memang pekat lah, dalam makmal ni kira pekat sangat pekat. Okey, jadi cikgu menggunakan elektrod karbon. Okey, ion apa yang ada dalam ni? Ion natrium, ion klorida, ion hidrogen, ion hidrosa, sebab cikgu guna larutan natrium klorida. Okey, macam biasa, konsep dia macam biasa. Anod dia akan menarik ion-ion negatif. Okey, anod menarik ion-ion negatif, iaitu ion klorida dan ion hidroksida. Masalah sekarang ni, cikgu menggunakan larutan natrium klorida pekat. Jadi anod ni dia ada macam masalah sikit dia nak pilih. Sebab apa? Sebab bila guna larutan natrium klorida pekat, ion-ion klorida kepekatan dia lebih tinggi berbanding ion-ion hidroksida. Dengan erti kata lain, bilangan ion klorida ni lebih banyak berbanding ion hidroksida. Jadi anod ni macam, alamak, macam mana ni? Nak pilih mana ni? Cl banyak ni. Okey. Jadi akibat daripada Cl banyak, anod ni pening kepala. Jadi dia akan lebih memilih ion yang lebih pekat. Itu syarat dia. Bila kepekatan dia pekat, contoh bila larutan tu pekat, maka dia akan pilih ion-ion negatif yang lebih pekat. Jadi ion klorida telah dipilih untuk dinyahcas walaupun kedudukannya lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Macam tu pula ceritanya. Okey, jadi pilih yang lebih pekat. Jadi itu yang akan dipilih walaupun kedudukan dia lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Tak pakai dah siri elektrokimia tu. Okey. Maka dengan itu gas klorin yang akan terhasil di kawasan ini. Okey, sebelum cikgu terlupa, gas klorin ni adalah gas yang beracun Jadi sepatutnya dilakukan dalam kebuk wasap So merujuk pada siri elektrokimia, kalau kita tengok klorin berada di atas, hidroksida berada di bawah. Okey, so walaupun dia berada di atas tapi dia tetap dipilih sebab kepekatan. Okey, di katod macam mana? Katod relax je. Katod relax je. Jadi dia akan menarik ion-ion positif, iaitu ion natrium dan ion hidrogen. Berdasarkan siri elektrokimia, dia tak dipengaruhi oleh kepekatan katod ni. Dia buat je. Walaupun pekat ke tak pekat ke, dia tetap ikut siri elektrokimia. Jadi berdasarkan cation yang ada dalam siri elektrokimia, H dengan Na, H berada di bawah, betul? Jadi ion hidrogen dipilih untuk dinyahcas. Bye-bye natrium. Jadi ada gelembung-gelembung gas yang tidak berwarna terhasil pada katod, iaitu gas hidrogen lah. Kalau kita uji dengan kayu uji menyala, dia akan bunyi pop. Okey. Contoh yang kedua, cikgu ada elektrolisis larutan natrium klorida 0.001 mol per desimeter padu. Maknanya larutan ni larutan cair lah.
Okay, macam biasa, ada natrium, ada klorida, ada ion hidrogen, ada ion hidroksida. Bila cair, okay, kita tengok apa yang akan berlaku ya. Masih lagi perkara yang sama, anode akan menarik ion-ion negatif, ion klorida dan ion hidroksida. Ini adalah larutan natrium klorida yang cair ya. So bila cair, kepekatan ion klorida lebih rendah berbanding ion hidroksida. Klorida lebih sikit berbanding hidroksida. Jadi nak tak nak kena pilih yang mana? So kita pilihlah ion hidroksida sebab banyak sangat ni. Anode ni masalah sikit. Dia kena tengok pekat tak pekat. Dia baik hati sikit. Okay. Jadi anode akan memilih yang banyak. Jadi terpaksa pilih ya, terpaksa pilih. So ion hidroksida dinyahcas dan gas oksigen yang akan terhasil. Ada gelembung-gelembung gas yang tidak berwarna terhasil di anode. Okey. Kita pergi tengok pula ke kathod. Kathod dia akan menarik ion-ion positif iaitu ion natrium dan ion hidrogen. Ion hidrogen dipilih untuk dinyahcas berdasarkan siri elektrokimia. Kerana apa? Kerana dia berada di bawah lah. Okay, sama je konsep macam tadi. Dan gelembung-gelembung gas tidak berwarna, bila kita uji dengan kayu uji menyala, dia akan bunyi pop. Sah, itu gas hidrogen. Dan kalau ikut teorinya, gas hidrogen yang akan terhasil. Okey, simple je. Itu faktor kepekatan. Jadi anode, kamu kena ingat dekat anode dia ada macam problem sikit dia nak pilih. Dia kena tengok kepekatan. Itu dekat anode. Tapi dekat kathod, relax je. Dia ikut siri elektrokimia. Okey, kita tengok faktor ketiga iaitu jenis elektrod. Jika jenis logam yang digunakan sebagai anode adalah sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit, okey, di anode atom logam akan mengion untuk membentuk ion positif yang melarut ke dalam elektrolit. Di kathod, ion logam tersebut akan dinyahcas dan membentuk atom logam yang terenak pada kathod. Ya Allah, apa benda ni? Okey, contoh macam ni. Ini adalah elektrod logam X. Ini adalah larutan XY. Perasan tak? Elektrod logam X ni sama dengan ion logam X. Ion logam X ada kat dalam ni. Elektrod pun elektrod kita guna elektrod yang logam X juga. Maksudnya logam ni sama dengan ion logam dalam larutan. Itu maksudnya. Contoh macam ni. Cikgu guna elektrod argentum dalam larutan argentum nitrat. Nampak tak? Ini logam argentum. Larutan pun ada juga ion argentum. Itu maksudnya. So, ini boleh mempengaruhi hasil elektrolisis nanti. Juga dekat anode. Jadi anode ni ada problem sikit. Okay. Contoh yang kedua, cikgu guna elektrod kuprum dan cikgu celupkan dalam larutan kuprum 2 sulfat. Juga bermasalah untuk anode untuk dia pilih nanti. Okay. Ini jenis elektrod. Tak apa, kita akan tengok. Okey, kepekatan ion logam dalam elektrolit tidak berubah kerana kadar atom logam yang mengion untuk membentuk atom logam di anode adalah sama dengan kadar ion logam dinyahcas untuk membentuk atom logam lalu terenak pada kathod. Okey, tak apa. Ni nanti cikgu akan terangkan. Okey, contoh. Cikgu lakukan elektrolisis larutan argentum nitrat menggunakan elektrod argentum. Nampak? Argentum nitrat larutan dia. Cikgu guna elektrod argentum. Okey, ni argentum, elektrod argentum. Larutan ni cikgu guna argentum nitrat. Apa yang ada ion-ion dalam elektrolit ni? Okey, so ada ion argentum, ada ion nitrat, ada hidrogen dan ada ion hidroksida. Okey. Macam biasa, konsep dia masih sama. Anode dia akan menarik ion-ion negatif. Okey. Tetapi ada masalah di sini. Elektrod ni kita guna elektrod logam yang sama dengan elektrolit ni. Jadi dia tak pilih dua-dua ni. Masalahnya dia tak pilih dua-dua. OH tak pilih, NO pun tak pilih. Tapi yang dia pilih tu diri dia sendiri. Dia pilih diri dia sendiri. Maksudnya atom-atom logam ni, atom argentum pada elektrod ni, dia akan mengion. Maknanya dia akan jadi ion untuk membentuk ion argentum. Okey, tengok ni. Okey, dan kemudian ion hidroksida dan ion nitrat tidak dinyahcaskan. Dan ion argentum terhasil di kathod. Maka dia Ag ni dia akan menjadi ion
Dan banyak ion Ag dekat sini. OH dengan NO ni macam tak ada apa-apa, tak ada efek pun. Kesian kan? Kesian ya. Okey, kita tengok contoh kat sini ya. Ag dia akan menjadi Ag+, iaitu ion argentum, di mana logam ataupun atom argentum pada elektrod ni akan mengion untuk menghasilkan ion argentum. Okey, cuba tengok ini pula. Okey, dia akan menghilang dan akan menghasilkan ion argentum. So, pemerhatian yang boleh kita tengok kat sini sebenarnya elektrod ni dia bukanlah hilang macam ni, sebenarnya dia semakin menipis. Dia semakin menipis. Sebab apa? Sebab atom argentum tu dia telah mengion untuk membentuk ion argentum. Jadi penuh ion argentum kat sini. Ada tambahan ion argentum pula. Dalam larutan ni ada ion argentum. Ditambah pula dengan atom argentum yang mengion tadi. Jadi makin bertambah-tambah lah. Itu maksudnya. Okey, bertambah-tambah lah ion argentum di sini. Okey, tengok di kathod pula. Di kathod menarik ion-ion positif, iaitu ion argentum dan ion hidrogen tadi. Jadi ion-ion yang terhasil di anode tadi ditarik ke kathod, termasuk sekali dengan hidrogen. Okey. Argentum banyak sangat kat sini sampai tak tertarik argentum yang dalam larutan ni. Okey. Jadi berdasarkan siri elektrokimia, jadi siapa yang akan dinyahcas ni? So argentum, sebab argentum ada di bawah kan. Okey, jadi ion argentum dipilih untuk dinyahcas. Jadi hidrogen bye bye. Jadi banyak sangat logam argentum, sebab ion argentum akan dinyahcas. Jadi argentum terenak pada kathod. Okey, so dinyahcas akan menjadi logam argentum, menjadi logam argentum, logam argentum, logam argentum, logam argentum, dan akan terenak di kathod. Jadi pemerhatian yang kita boleh tengok, kathod sebenarnya akan jadi semakin menebal. Kerana apa? Kerana argentum terenak pada kathod. Okey, simple kan? Tadi kita gunakan elektrod argentum dalam larutan argentum nitrat. Sekarang cikgu guna larutan argentum nitrat menggunakan elektrod karbon pula. Ada efek ke karbon? Okey. Sebenarnya kita akan tengok So argentum, nitrat, hidrogen dengan hidroksida. Anode menarik ion-ion negatif, iaitu ion nitrat dan ion hidroksida. Okey, macam biasa ditarik. So berdasarkan siri elektrokimia, so dia tak ada efek ya, dia tak ada efek. Sebab kita elektrod dia tak sama dengan elektrod dalam ion dalam larutan. Jadi just kita gunakan siri elektrokimia kalau menggunakan elektrod karbon. Kembali kepada asal. Okey. So antara dua ni ion hidroksida yang akan dipilih sebab ion hidroksida di bawah. Jadi yang akan terhasil lah gas oksigen. Senang je kan? Okey, di kathod dia akan menarik ion-ion positif, iaitu argentum dan hidrogen. Ion argentum dipilih untuk dinyahcas. Okey, dan argentum terhasil dan terenak pada kathod. Banyak argentum kat sini akan terenak pada kathod berdasarkan siri elektrokimia. Okey, so kepekatan ion argentum dalam elektrolit berkurang kerana telah dinyahcas untuk menjadi atom argentum yang terenak pada kathod. Jadi dia semakin berkurang lah. Kalau tadi dia tak semakin berkurang kerana banyak sangat ion argentum kat dalam tu. Daripada elektrod lagi, daripada elektrolit lagi. Okey. Jadi kadar dia tu sama. Kadar elektrod menjadi ion dengan kadar ion tu menjadi logam balik, kadar dia sama. Jadi larutan tu tak ada efek kalau kita gunakan elektrod argentum tadi. Tetapi kalau kita gunakan elektrod karbon, habis ion-ion argentum dalam ni dinyahcas. Jadi kepekatan dia semakin berkurang. Itu je. Okey. Dan secara rumusannya cikgu boleh rumuskan dalam satu page ni. Okey. So faktor 1, kedudukan dalam siri elektrokimia. Kalau di anode, pilih ion negatif yang berada lebih bawah dalam siri elektrokimia, SEK, cikgu ringkaskan SEK. Dan kalau di kathod pun kita sama juga, pilih ion positif yang berada lebih bawah dalam siri elektrokimia. Okey, faktor pertama, nak tak nak kena tengok siri elektrokimia. Satu, kalau boleh hafal siri elektrokimia tu. Yang kedua, faktor kepekatan elektrolit. Di anode, macam tadi ada masalah sikit di anode ni. Dia kena pilih ion negatif yang berkepekatan tinggi. Maknanya lebih banyak dia akan pilih. Itu di anode.
Dia ada masalah sikit lah kat anode ni. Tapi di kathod dia buat je, buat tak tahu je. Dia masih lagi ikut siri elektrokimia. Okey, untuk faktor yang ketiga, jenis elektrod. Kalau elektrod tu sama dengan ion logam dalam elektrolit, di anode dia terpaksa mengionkan diri dia. Okey, kalau elektrod tu sama dengan ion logam dalam elektrolit. So, atom logam iaitu elektrod tu dia akan mengion untuk membentuk ion positif, dan ion positif daripada elektrod tadi dia akan pergi ke kathod. So ion logam daripada anode dinyahcas dan membentuk atom logam yang terenak pada kathod. Okey, jadi ini adalah rumusan kepada apa yang kita belajar tadi. Okey, next kita tengok kepada aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey, ada 4 aplikasi sebenarnya. Okey, tapi dalam untuk ini 3. Yang keempat kita akan tengok next slide. Okey, pertama dalam pengekstrakan logam, ini dia ekstrak logam. Okey, di kathod, okey, mana kathod? Okey, ni kathod. Kat bawah ni kathod menarik ion aluminium. Ion aluminium tu dinyahcas membentuk atom aluminium dan termendak di dasar tangki. Okey, dan di anode, ni anode. Anode menarik ion oksida. Ion oksida tersebut dinyahcas dan membentuk gas oksigen. Jadi kita boleh kutip aluminium lebur tu menggunakan elektrolisis melalui proses pengekstrakan logam. Senang je, itu aplikasi dia. Okey, yang kedua dalam penulenan logam. Okey, logam tidak tulen dijadikan anode. Okey, logam tulen dijadikan kathod. Ini yang tak tulen, yang ada bendasing sebenarnya, yang ada bendasing. Ini yang tulen. Semasa elektrolisis, logam pada anode akan melarut ke dalam elektrolit membentuk ion. Ion akan bergerak ke kathod untuk dinyahcas dan terenak pada kathod. Ini kita gunakan konsep yang ketiga tadi, iaitu atom dia sama dengan atom elektrod sama dengan ion yang ada dalam elektrolit. Kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat dan elektrod dia adalah elektrod kuprum. Jadi kita boleh tulenkan logam kuprum yang ada bendasing-bendasing ni. Itu maksud penulenan logam. Dengan syarat di kathod letak kuprum tulen, di anode letak kuprum tak tulen yang kita nak tulenkan tadi. Okey, itu penulenan logam. Next kita tengok penyaduran logam. Masih lagi konsep yang sama, menggunakan konsep yang sama dalam faktor yang ketiga tadi. Kita gunakan juga kuprum dengan larutan kuprum 2 sulfat. Contoh, cikgu nak sadurkan kunci ni dengan logam kuprum. Cikgu nak suruh kuprum ni dia pergi salut kunci ni. Itu maksud penyaduran. So, cara dia macam mana? Yang ini akan terhakis, betul? Jadi, semua ion-ion kat sini akan mengion. Dan elektrod kat sini dia akan mengion dan dia akan pergi ke kawasan kathod. Di kathod ada kunci. Jadi, kunci ini akan diselaputi ataupun disadur dengan kuprum. Dengan syarat menggunakan larutan kuprum 2 sulfat. Itu penyaduran logam. Okey, simple je. Okey, seterusnya adalah pengolahan air sisa dengan menggunakan elektro penggumpalan. Okey, ini dalam buku teks ada. Okey, tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey, macam mana cara dia? Yang pertama, pada anode, elektrod logam seperti aluminium mengion dalam elektrolit untuk menghasilkan ion aluminium. Okey, so elektrod ni akan mengion menghasilkan ion aluminium. Okey, tengok yang kedua. Pada kathod, ion hidrogen dipilih untuk dinyahcas untuk membentuk gas hidrogen. Gelembung gas hidrogen terbebas dari kathod dan naik ke permukaan air. Oh, maksudnya keluar gas-gas hidrogen dan gelembung-gelembung dia naik ke permukaan air. Okey, tengok yang ketiga ni. Penggumpalan berlaku apabila ion aluminium, ion hidroksida dan bahan pencemar dalam air sisa bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang disebut sebagai flock. Okey, jadi ion hidroksida, ada pula ion aluminium dan diorang ni akan bergumpal bersama bahan-bahan pencemar untuk menghasilkan satu benda yang nama dia flock. Jadi, okey, flock ini terperangkap dalam gelembung gas hidrogen yang terhasil tadi daripada kathod tadi.
Glup 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 glup. Okey, dia terperangkap dalam tu dan dia akan dibawa naik ke permukaan air. Kemudian yang kelima, yang mana flok-flok lain yang tak terperangkap dalam gas hidrogen tu dia akan tenggelam dan berkumpul di kawasan dasar. Jadi macam itulah aplikasi proses elektrolisis dalam industri. Okeylah guys, macam biasa kalau tak faham boleh ulang tonton video cikgu berkali-kali, boleh komen juga, boleh tanya kalau tak faham. Boleh share dan juga boleh like, boleh share dengan kawan, tak ada masalah. Kalau suka video cikgu boleh share dengan kawan, tak masalah. So semoga korang boleh study dengan aman dan tenteram. Good luck untuk semua, untuk exam, untuk segala-galanya. Terima kasih, love you all. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.